Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, kita kena tahu apakah tanda yang kita ni berada jalan lurus. Sebelum kita tahu kita berada di jalan lurus, kita mau tahu juga apa di jalan lurus tu. Cakap jalan lurus. Tanya diri kita. Atau tak boleh tanya orang yang tahu apa di jalan lurus tu. Itu jalan yang kita minta tiap-tiap hari pada waktu semayang, sunat ke fardu. Ya Allah, beri aku petunjuk jalan lurus. Dan Allah bagi tahu jalan lurus tu jalan mereka yang diberi nikmat. Yang mana kita tak tahu pula apa jalan yang diberi nikmat, ditafsir. Jalan nabi-nabi, syuhada, ulama, anbiya, ulama lagi salihin, siddiqin, ditafsir sejak dulu hingga ke hari ini. Tapi bapa yang mulia, tafsir tu salah. Jalan mereka yang diberi nikmat tu bukan jalan salihin, anbiya, siddiqin, ulama, tak. Dia jalan nabi. Nabi-nabi, dan kita jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada anbiya, tak ada syuhada. Dia orang tu jadi syuhada sebab ikut anbiya lah. Dia orang jadi salihin sebab ikut nabi. Tak ada orang boleh jadi salihin tak ikut nabi. Kenapa nak tafsir syuhada, anbiya, syuhada, salihin, siddiqin, syuhada? Kenapa nak tambah itu? Macam Asy'ari, kalimah dia tambah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia macam-macam. Tambah lagi. Apa tambah dia? Bukan, dia tambah apa yang kat Singapura tu, As-Suhaimi alam semua. Macam itulah tambah-tambahan ni. Dia tak boleh tambah. Jadi Allah tu dalam kalimah tu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, jelas Allah Tuhan kita, Nabi bukan Tuhan, tapi orang yang Allah suruh kita ikut. Sebab itu namanya belakang Allah Muhammad Rasulullah. Maknanya dia bukan Allah, dia tak sama dengan Allah, tapi dia orang yang Allah pilih untuk kita ikut. Dia orang yang diberi nikmat, kan? Muhammad SAW. Tak ada dalam kalimah tu ada syuhada, Muhammad tak ada. Jadi tafsir yang salah ni membuat faham orang Islam, the whole entire world salah. As a result, mereka ikut ulama. Dan ulama-ulama yang dah mati dulu, dah jadi syuhada, kata dia, salihin, sibuk memikir sembah dia orang tu. Yang Muhammad SAW ditinggalkan. Sebab syaitan akan buat mereka ikut tu. Jadi orang yang diberi nikmat ialah Muhammad SAW dan Nabi-Nabi yang lain lah. Jadi jalan yang lurus ni ialah jalan Muhammad kan. Kita kalau Hadraji dulu, bagi contoh, kita ni naik kereta api. Dengan kat India banyak naik kereta api. Jadi contoh kereta api ni sesuai lah. Kita di sini tak banyak naik kereta api. Dia kata kalau kena dalam kereta api tu panas dan kita duduk kat tangga je, tapi dalam kereta api tu ada Nabi. Ada Nabi duduk.
Kita tak apalah, panas saya kata. Dia tahu bahawa kita tak buat kerja betul lagi masa tu. Jadi kita tak dapat tempat duduk. Duduk kat tepi je. Pegang ke tepi. Kat India banyak. Tapi kat dalam ketapi itu Nabi ada. Kita akan sampai tempat yang Nabi sampailah. Itulah ketapi Siratul Mustaqim. Iaitu yang ikut Nabi Muhammad. Itu jangan kita lupa tu. Jadi hari ni pusing-pusing ikut tarikat. Lepas tu nak tamsik, nak bayar. Tarikat ni jalan lurus. Syuhada, Anbiya, Syuhada, Salihin. Jadi nak kata itu jalan lurus, mana jalan lurus tu? Kalau ikut jalan Nabi, Allah bagi tahu. Bukan Allah tak bagi tahu dalam Quran. Katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku. Ke jalan kau tu? Hakim. Kul hazihi sabili ad'u ilallah. Katakan pada kaum umatmu, ini jalanku mengajak manusia kepada Allah. Itulah jalan dia. Jalan tu perintah sebenarnya. Bukan jalan macam pergi Kuala Lumpur ni. Dia orang kata kita sama je. Jalan masing-masing lain-lain. Macam jalan nak pergi Kuala Lumpur banyak. Itu bukan jalan itu tuan. Jalan di sini maksudnya perintah Allah. Yang kalau kita taat, bawa kita kepada Allah. Jadi Allah tu matlamat. Maksud Allah tu adalah maksud matlamat. Jalannya atau perintah Allah yang buat kita sampai kepada dia. Bukan jalan macam pergi Kuala Lumpur ni. Bukan jalan tu kita tak boleh guna tamsil tu. Mereka guna tamsil tu orang tak betul. Banyak jalan. Dia tak ada banyak jalan. Satu jalan. Dan jalan tu adalah perintah Allah yang bawa kita kepada matlamat. Maksud iaitu maksud dan matlamat kita ialah Allah. Iaitu perintah mengajak manusia kepada Allah. Ini memang jelas. Jadi kalau kita tak buat perintah ni hari-hari, kita memang tak faham. Jalan ni tak boleh seminggu sekali macam Sufian ni. Mana boleh ikut jalan sekali seminggu pula. Lain semua jalan dunia. Itu kira main-mainnya lah. Macam budak-budak lah. Kita tak katalah tak guna. Tapi budak-budak tak faham. Tapi dia budak tak faham. Kita suruh dia berbuat, dia tak nak ikut. Dia masih berkata aku betul, bagus. Seminggu sekali je istiqamah. Lepas tu dia marah Hakim. Hakim lagi aku bagus pada Hakim. Aku ada juga seminggu sekali. Banyak kali dulu masa Covid dia tak datang. Seminggu sekali tak datang. Itu dia tak ingat. Tapi dia ingat yang baik. Hakim apa buat? Seminggu pun tak ada. Selalu dia ketawakan kat saya lah. Jadi ini semua faham yang sesat. Faham orang yang sesat. Sebab tak ikut orang yang diberi nikmat. Orang yang tak ikut diberi nikmat ni, orang yang tak ikut Nabi tu. Namanya orang sesat. Tak payah kita nak pergi jauh. Dia mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tak ikut Nabi. Namanya orang sesat. Kita ikut Nabi ni maknanya ikut sunnah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, siapa yang ikut Quran dan sunnahku, maka dia tidak akan sesat. Sebab itu orang tak faham ni apa ni. Mana siapa tak ikut Quran, Quran is perkataan Allah. Diamalkan oleh Nabi, itu namanya sunnah. Jadi siapa yang tak ikut Quran dan sunnahku, maka dia sesat. Siapa yang ikut Quran dan sunnahku, dia tidak akan sesat. Ya. Jadi hari ni orang Islam ni umumnya macam Sufyan, Hakim sesat. Tapi perasan jalan lurus sebab tak faham. Kerja Nabi mengajak manusia kepada Allah yang Allah kata jalan Nabi tu seminggu sekali dan ada tak buat pun. Tak buat. Macam Hakim, Hadli lah kadang-kadang. Tapi dia bagus. Bila saya ajak, dia datang. Tapi itu bukan cukup bagus. Macam Rasidi kata, saya bagus, saya buat macam lebih pada Hakim lagi hari. Tapi tak buat cara betul. Itu pula. Dia buat gas, cara tak betul. Bila orang marah dia marah balik. Allah suruh watawasa bil haq, watawasa bis sabr. Mengajak manusia, berpesan manusia kepada Allah
dan berpesan dengan sabar. Sabar tu makna jangan langgar perintah Allah. Bila orang marah kita, kita marah dia boleh. Kita dah langgar perintah Allah. Orang pukul kita, kita pukul dia. Tak boleh. You scratch my back, I scratch your back. Itu bukan Islam. Itu bukan perintah Allah. Allah mahu balas buruk dengan baik. Itu susah. Melainkan mereka yang sabar. Dia cakap, watawas sabihak, watawas sabihak. Tapi Rashidi tak ikut. Jadi kena buat kerja ni dengan taat saya. Tak nak. Dia buat usaha lagi. Hakim tak buat. Sufyan tak buat. Sufyan buat seminggu sekali. Hakim kadang-kadang bila kita panggil dia. Dan ada orang langsung tak buat. Semua kita, syaitan kita suruh kita tengok siapa? Tengok yang bawah. Supaya kita rasa bagus. Kita tak tengok Nabi. Cuba tengok Nabi. Kita disuruh ikut Nabi, tengok Nabi lah. Kita tak disuruh ikut hakim. Kita tak disuruh ikut orang. Kenapa nak compare hakim lah? For what reason? Kita kena ikut Muhammad SAW. Jadi Muhammad SAW ni, kerja dakwah mengajak manusia ni, kerja yang utama. Dia bukan maksud, dia jalan. Untuk dapat Allah jadi kekasih, itu maksud. Jadi sekarang ni, kerja ni tak boleh dibuat sekali-sekala bila nak buat tak. Hari-hari cuti mati je. Saya dah lama cakap tapi tak ada orang nak ikut. Jemaah tabligh tak nak ikut. Almost. Saya beria-ia cakap tu. Dia orang ketawa-ketawa lah. Dah viral sekarang. Itu je lah dia nak viralkan aja. Ikut tak ada? Saya cakap ni bukan sekarang tu. Dulu lagi masa saya surah Malaysia. Jemaah tabligh. Cuti mati aja. Hakim cakap kalimah ni tak ada kat India. Tak ada kat Raibin. Ada kat Malaysia. Dan yang cakapnya saya. Ya, hakim cakap. Tak ada. Hanya kat Malaysia, Dr. Naswar kata cuti mati aja. Sebab bila kita ikut Nabi, jalan itu mana boleh jalan sekali-sekala. Jalan terus. Cuti mati. Atau dah sampai matlamat mati ya. Jadi jalan itu akan bawa kita kepada maksud Allah sebagai kekasih. Ini kita bukan nak jadi kekasih isteri. Kekasih anak. Kita buat baik sangat pada anak kita, isteri kita. Konon nak jadi kekasih dia. Tuan tahu tak di akhirat ni dia jadi musuh kita. Dia akan dakwa kita. Kita kemain lagi susah payah kat dunia. Hantar dia ke situ, balik ambil dia. Dia susah, kita susah. Dia tak makan, kita sedih. Kita akan bawa semua tanggungjawab. Konon kita rasa itulah perjalanan hidup dia. Macam Yazid. Oh, sangat baik pada bini dia. Tak mau bini dia duka cita. Tak mau anak dia sakit pun. Dia sanggup hantar bini dia kerja. Balik sebelum dia balik rumah, ambil bini dia. Semayang maghrib di jalan pun tak apa. Buka puasa di jalan pun tak apa. Semua kesusahan. Tapi dia akan diingat nanti di akhirat. Bini dia akan dakwa. Waktu tu dia, kenapa kau dakwa aku? Ini nanti di akhirat, kulit-kulit kita pun cakap buruk. Kamu satu hari berzina, kata kulit kita. Kita cakap, kenapa engkau bercakap buruk tentang aku? Kan kau kulit aku. Kata kulit tu, engkau waktu buat dulu tak tahu yang aku boleh bercakap. Dan kau tak tahu Allah boleh lihat. Kau buat aja dulu masa tu. Seronok je kau bersubuh. Kau tak ingat? Rashidi dia buat tu. Dia tak tahu Allah tengok. Dan dia tak tahu kulit dia akan jadi saksi. Waktu tu kulit akan jadi saksi. Dan dia cakap, kenapa kau pula jadi saksi? Kau kan kulit aku. Kulit kata kau, Allah berkuasa. Buat apa pun boleh bercakap. Dan macam mana Rashidi nak menidakkan perbuatan dia bila kulit dia sendiri bercakap.
Jadi tuan-tuan yang belah hari ni, kulit cakap, keluarga cakap, bini, anak semua tak ada nak bantu kita tuan. Kenapa kita beria-ia sangat? Macamlah itulah matlamat nak jadi kekasih isteri. Matlamat kita bukan nak jadi kekasih isteri. Matlamat kita jadi kekasih Allah tuan. Bear in mind. Make sure that is clear in your head. Maksud kita nak jadi kekasih Allah bukan kasih isteri, kasih anak, kasih siapa pun. Kita kasih orang yang lain daripada Allah kerana perintah Allah saja. Itu je. Tapi bukan wholeheartedly kita. Macam Yazid, dia cinta bini dia, ikut cakap bini. Satu kali dia buat usaha dakwah ni, dia datang, masa tu dia tak ada kereta, dia jalan, ikut jalan tu, dia berhenti dekat Ar-Rahimah tu, dia tengok kita buat dakwah. Dia pun duduk. Lama-lama dia pun ikut keluar gas. Sebelum dia nak pergi ke bus station tu, lama dia terikut. Bini dia tahu, marah dia. Jangan ikut, bini kita. Dia bini tak macam tu garang, tapi dia terus marah dia tak tahu. Lepas tu lama 2 tahun lebih, bini dia hantar dia ke majlis. Bini kata buatlah. Baru dia buat. Sampai ke hari ni. Dia buat ni bukan sebab Allah suruh. Bini suruh. Bayangkanlah amalan dakwah dibuat kerana bini suruh. Kalau dibuat kerana bini suruh, dapat pahala tak katanya? Ha? Kalau kita buat kerana bini suruh. Kalau bini pakai tudung sebab suami suruh, mana dapat pahala? Ataupun menutup, berjilbab semua kerana bini busuk tabligh, mana boleh tak tutup semua muka. Buat. Kau buat. Dah. Semua tu tak dapat pahala, malah berdosa. Macam Pendi pakai janggut. Dulu waktu dia datang balik setelah meninggalkan kerja dakwah hampir 10 tahun, jadi jaga dekat Kulim. Sampai sini, bila dia dah macam teringat lah, dia pun tengok website saya. Dan dia mula buat gas sana, dia tengok skrip tu. Mulalah dia datang sini. Dia muka macam bontot monyet. Saya dulu pernah menterjemah bayan Colonel Amiruddin. Dia selalu the backs, the monkey apa dia kata, top. The monkey, bontot monkey. Bahasa Inggeris apa? Buttocks. Dia didn't say buttock that day. But anyway, saya telah terjemahkan dia bontot monyet lah. Licin ni kan. Macam itulah muka dia. Lepas tu dia mula pakai janggut sikit. Lama saya kata, kalau kau ni nak pakai janggut, lepas tu pakai betul. Tak nak, kau licin kan. Janganlah sikit-sikit gitu. Lama dia pun fikir-fikir semua. Sekarang tengok banyak janggut tu Pendi. Tapi iman tak ada lagi tu. Dia pakai janggutnya kerana dia kena menggayakan gaya dakwah. Tidak, dia pun jasa janggal lah duduk sini. Macam satu karkun lama tu dia dah select. Saya malas pergi Seri Petaling. Sana kalau saya muka macam bontot monyet ni, dia semua pandang rendah kat saya. Select. Kan? Bila tak ada janggut datang Seri Petaling, orang tengok ini macam kura macam masuk kampung apa? Lusa masuk kampung. Lepas tu aku kat pejabat pula. Kalau aku pakai janggut, dia orang semua kata aku talapan. Pakai janggut tak boleh kat pejabat, tak pakai janggut tak boleh pergi Seri. Jadi aku sudah stuck. Dia dah meninggal, dia duduk sini. Kaku lama Masjid India, lama dah selek. Inilah aku punya dilema dia. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, ini bukan iman. Macam janggut sebab ini tak iman. Pakai tudung sebab suami suruh tak. Buat kerja dakwah ni sebab isteri suruh, dia tak perintah Allah dan tak diterima lah. Kita nak diterima ni kena buat kerana perintah Allah. Bukan kerana siapa suruh. Yelah, orang tu suruh, orang tu punya kerja lah. Kita kena buat bukan kerana dia suruh. Kerana dia telah mengingatkan saya, ini perintah Allah. Saya buat gas hari-hari ni bukan sebab Amir Sab suruh. Sebab Allah suruh. Amir Sab ni hanya sampaikan.
dan ilhamkan kat dia. Cuti mati aja. Tapi kalau tak nak buat, kan? Macam Sufyan seminggu sekali. Dia ikut siapa tu? Saya bilang ikut nisab kamu lah. Lebih baik Hakim lah. Kan? Seminggu sekali ni tertib dia. Kalau dia buat usaha agama, dia bagi tahu semua orang seminggu sekali. Itu bukan tertib Nabi. Tertib dia, usaha agama dia. Nampak baguslah seminggu sekali. Jadi salah. Kita tak boleh ikut selain daripada Muhammad SAW. Sebab itu, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan mereka yang diberi nikmat. Yang sebenar yang diberi nikmat tu jalan Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi lain. Ya. Jadi Nabi buat kerja ni mana ada cuti. Hadis sahih. Nah, orang kata Abu Talib, orang Quraisy datang jumpa kamu, ya nak dia amin, wahai sayangku, dia nak suruh kau berhenti kerja dakwah ni. Dia pun jumpa Nabi. So Nabi berhenti. Kamu semayang apa semua boleh buat. Dakwah kami jangan. Kalau kamu setuju ni, apa kamu dah? Wanita cantik kami boleh beli. Harta, jadi orang paling kaya kami akan boleh buat kamu. Kamu nak berkuasa, kata kami, jadi raja, boleh. Tapi jangan dakwah kami. Biarkan kami dengan Tuhan kami, kamu dengan Tuhan. Nabi mengalir air mata. Kau bagi aku matahari di telapak kanan tanganku dan bulan. Kalau kau boleh bagi tu, aku tak berhenti. Aku berhenti mati je. Tak ada aku nak berhenti. Jadi tuan yang mulia inilah dia ayat yang saya cakap cuti mati je tu. Interpretation daripada ini. Memang ini bukan hadis. Tapi dia interpretation daripada hadis. Kita kena faham lah apa yang Nabi cakap tu. Yang kita kena ikut, cuti mati aja. Jadi sekarang kamu dah cuti lama ni memang berdosa besar. Kamu patut dan dosa ni tak kena bertaubat, dan taubat tu tak diterima sehinggalah kita jadi orang beriman beramal soleh. Ini banyak kita buat dosa kan, macam Ya Rasidi, Yazid pernah berzina kan dulu kan. Dosa tu tak ampun lagi. Jangan kita kata kita dah buat dakwah, dah pakai jubah ni, kita punya dosa dulu dah ampun. Dia diampun setelah doa kita kabul kan. Nak kabul ni, kita tak boleh jadi orang Islam tiga suku. Kita kena jadi orang beriman, beramal soleh. Dan jadi orang yang kabul doa. Baru taubat kita berdoa diterima, baru padam daripada buku catatan kita semua amal buruk dulu. Kalau tidak, dia tak padam. Berzina dulu semua ada dalam buku catatan dia. Tulis lagi, kena dibaca. Tuan takut yang dia dibaca di akhirat ni. Jadi itulah yang kita kena jadi orang beriman besar. Sebab itu semua orang gagal, melainkan beriman, beramal soleh. Jadi jangan jadikan kami yang selepas tu doa jalan lurus ni orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim, yang dimurkai. Ditafsir pula Yahudi. Waladhdallin ditafsir juga sebagai Nasrani. Ini salah. Tafsir ni salah. Ghairil maghdubi alaihim, mereka murkai adalah mereka yang bukan Islam. Orang yang tak mengucap kalimah, yang telah jadi musuh Allah. Yahudi, Kristian, Majusi, semua orang bukan Islam lah. Dan hipokrit, munafikin, semua dalam tu. Dan semua ni ada di neraka. Waladhdallin, yang sesat, yang mengucap kalimah tak ikut sunnah, macam Hakim, tak buat kerja dakwah. Ini termasuk waladhdallin. Hakim selalu doa waladhdallin. Dia lah dalam tu. Dengan Syekh Sufyan tak buat gas, hai-hai, tak ikut Nabi.
Orang yang tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah ni, macam Nabi, hari-hari orang sesat. Jadi apabila tafsir ni diguna pakai, yang saya cakap ni, hampir semua orang Islam di dunia sejak sekian lama termasuk dalam orang yang sesat, ahli neraka. Tuan kalau percaya, tuan dengar saya ni, kalau dia betul lah hati tuan mau terima ni. Kalau tak betul hati tuan tak boleh terima. Benar. Ini yang betul-betul yang jalan lurus ikut Nabi je. Dan ikut Nabi ni ikut jalan dia. Jangan tak ikut jalan dia. Mengajak manusia kepada Allah, hari-hari cuti mati saja. Nabi SAW pagi sampai malam, kita tak payahlah. Allah SWT tahu. Kita buat seketika di pagi dan di petang. Seketika ni ditafsir Maulana Ubaidullah, dia beritahu 45 minit. Jadi dalam satu hari maksimum kita buat 1,5 jam. Sibuk sangat jadi Perdana Menteri dah, apa semua menteri dah. 45 minit paling kurang. Either morning, Zuhur time, evening. 45 minit bukannya lama, sekejap je. Cubalah, bukannya kita hari ni akan mati. The moment saya decide nak bagi 45 minit ni, saya akan mati. Tak ada. I've been doing it for so many years. For nearly 40 years. 20 years. From 97. Hari-hari. Until today. Tak ada mati. Biasa je. So don't digambarkan benda buruk akan berlaku. Nothing. Susah sikit lah because we have taken 45 minit daripada leisure time kita yang kita enjoy selama ni. 45 minit saya mesti keluar. Tengah-tengah berceramah kan, hari ni saya belum buat gas lagi, terus keluar lepas ceramah. Kau pergi mana Kim? Gas. Allah. Suang-suang pergi rumah ke rumah, malam ke apa. Tak salah kacau orang. Kita bagi salam perlahan aja. Dia dengar, dia keluar lah. Dia tak dengar, kita doa. Kalau ada kat luar tu, cakap lah. Waktu malam 2 pagi, 3 pagi, 6 pagi, tak ada masa dilarang buat kerja gas ni. Asal jangan kacau orang lah, disturb orang. Malam-malam kita pergi ketuk, tak lah. Salam aja. Kalau kita tak mau juga, kita tak payah salam. Terus doa je. Tengok tak ada orang gelap, doa je. Adakah susah 40 minit? Bukan lama. Memang nampak lama. Bila nak start lama. Ui. Lepas dah habis dah okey lah. Dia memang nak start aja sebab syaitan kat keliling tu. Menahan. Jadi siapa yang buat kerja ni untuk sukakan bini, silalah bertaubat. Untuk sukakan Allah. Okey guys. Sukakan Allah.